Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, murid-murid Cikgu Syah, Pak Asidik. Okey, hari ini kita sambung buku kerja matematik. Okey, buka muka surat 14. Okey, kita akan fokus pada soalan ini lah. Hari tu kita dah belajar bahagi 5 digit dengan 2 digit, yang ni. Dan berbaki. Berbaki ni maknanya tak boleh bahagi sampai sifar, sampai habis. Okay, hari ni kita akan sambung. Yang ni sebenarnya lagi mudah. Ni sangat senang. Okay, kita akan fokus hari ni ialah kita nak bahagi sebarang nombor dengan 100. Okay, contoh sini 100, 1000. Sepatutnya satu lagi ada 10. Okay, tapi sebab 10 tu lagi senang. Okay, jadi 100, 1000. Jadi macam mana? Okay, tengok soalan yang pertama. Okey, soalan pertama 5,000 bahagi 100 sama dengan, okey, macam biasa cikgu akan terangkan, ini ialah ayat matematik. Okey, murid-murid kalau dapat tulis ayat matematik lengkap macam ni sampai sama dengan, murid-murid layak dapat TP1 lah, tahap penguasaan 1. Tapi kalau murid-murid masih lagi ada tertinggal sama dengan, tak dapat TP1. Kan, kita tahu kan TP sampai TP6 kan. TP1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ni kira paling hebat betul lah. Maknanya dah boleh mengajar macam cikgu. Kalau murid-murid boleh mengajar macam cikgu, cikgu akan bagi murid-murid TP6. Okey, jadi tengok. Macam biasa ni ayat matematik. Okey, biasanya kita akan buat bentuk lazim bahagi yang ada rumah tu. Betul? Kan? Okey, yang ini kita sebenarnya senang. Kita ada dua cara. Okey, cara yang pertama paling mudah ni. Okey, murid-murid tengok ini hanya berlaku pada nombor ni je Kalau kita bahagi dengan 100, 1000 atau 10 atau selagi ada sifar, kita boleh matikan sifar. Cara yang pertama ialah matikan sifar. Okey, ni ada satu sifar, kita potong sifar sini. Dia kena sama-sama lah. Potong sini, mesti sini. Jangan sini, potong sini. Nanti keliru. Okey, yang kedua, ada lagi sifar kan? Okey, potong. So, kat sini potong. Okey, sekarang tinggal satu je. Tinggal satu. Jadi ingat, sebarang nombor darat dengan satu dapat nombor itu balik. Jadi 50, sifar ni tak dipotong sebab dia tak ada sifar. 50 dan 1. Jadi jawapannya ialah 50. Okey, boleh congak je ni. Kalau bahagi dengan 100. Selagi nombor tu ada sifar-sifar macam ni. Kalau nombor tu tak ada sifar langsung, walaupun sini 100, murid-murid tak boleh buat macam ni. Okey, kena buat bentuk yang lain. Bentuk apa yang lain tu? Okey, bentuk yang kedua. Yang tadi ni ialah cara dia ialah kita matikan sifar. Okey, yang pertama ialah matikan sifar. Okey, ni senang ini. Okey, yang kedua, kita gunakan cara yang cikgu ajar sebelum ni, iaitu gerak titik perpuluhan. Okey, gerak titik perpuluhan. Macam mana titik perpuluhan? Senang je. 5,000 macam biasa macam tadi. Okey, berdasarkan ayat matematik ni, okey, bagi 100. Okey, sekarang murid-murid tengok nombor ni ada berapa sifar? Okey, betul, ada 2 sifar. Ada 2, iaitu 1, 2. Okey. Buat macam ni, 1, 2. Buat macam lekuk je ni kan. Satu lekuk ni satu digit nombor. So, kalau bahagi, kita kena gerak dari kanan ke kiri. Nampak Cikgu Syah buat macam ni. Bukan Cikgu Syah buat macam ni. Okey. Kalau bahagi ke kiri. 1, 2. Okey. 1, 2. Okey. Jadi sekarang ni, bila sini gerak, sini pun kena gerak. Sama-sama kena gerak. Jadi kita nak gerak daripada mana? Dari depan ni ke? Dari tengah-tengah ni ke? Okey. Berbalik pada tadi, gerak titik perpuluhan. Titik perpuluhan. Kat sini, nampak tak titik perpuluhan dia kat mana? Betul, tak nampak. Memang tak nampak. Okey, ingat. Ini namanya nombor bulat. Nombor bulat ni nombornya ialah nombor yang macam ni je. Dia bukan nombor pecahan, bukan nombor perpuluhan. Okey. Jadi, kalau macam ni, titik perpuluhan dia, titik perpuluhan bagi semua nombor bulat. Okey. Contoh, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey, nombor 4. Okey, titik perpuluhannya ialah di sini. Di belah kanan dia. Paling kanan. Kalau 561, kat mana titik perpuluhan dia? Kat kanan sini. So, kalau 5,000, titik perpuluhan dia kat mana? Ya, kat kanan ni sekali. Paling ujung kanan.
Okey, jadi tadi kita dah gerakkan 2. 1, 2. Kalau bahagi ni ke kiri. Gerak ke kiri. Kalau darab, ke kanan. Kalau ke kiri, jadi kita mula-mula letak pada titik puluhan kat sini, kita gerakkan 1, 2. Ulang balik 1, 2. Sebab 2 ni. Kalau 1000, dia akan bertambah satu lagi. Jadi 3. 1, 2, 3. Sekarang ni 2 je. 1, 2. Jadi titik puluhan kat sini, automatik dah berubah kat sini. Okey, tulis dulu nombor baru dia. Nombor baru ialah 50.00. Ingat, selepas titik puluhan ni, belakang nombor ni kalau sifar, tak payah tulis pun tak apa. Sebab tu jawapan dia 50. So, samalah sini. 50. Okey, jadi ada dua cara. Cara pertama, matikan sifar. Cara kedua, gerakkan titik perpuluhan. Okey, terpulang pada murid-murid nak pilih yang mana. Kalau ini pun boleh, ini pun boleh. Pastikan jawapan ni sama. Betul. Okey, jadi cikgu nak kamu buat sampai 10. 1-10. Kemudian buka Google Form. Klik jawapan kat situ. Nanti cikgu tahulah berapa markah kamu. Okey, pastikan kamu buat dalam ruang ni. Walaupun kecil, kamu kena cuba adjust lah. Adjust sampai muat. Okey, cara kerja tu penting. Cara kerja tu apa dia? Macam ni lah. Ini untuk bahagilah ni. Bentuk lazim bahagi kan? Macam ni kan? Ini sebab dia bahagi pada digit yang bukan 10, 100, 1000. Okey. Okey, jadi cikgu rasa itu yang cikgu nak tunjukkan. Lain, cikgu rasa... Okey, ni cikgu nak bagi yang ni. Ni susah sikit lah. Okey, susah sikit. Okey, nombor 5. Tengok nombor 5 6,320. Okey, nombor 5 ni ialah 6,320 bahagi 100. Okey, sama dengan okay, macam biasa, ingat. Nampak tak nombor ni 100. Bila 100, kita boleh matikan. Ataupun kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Tapi kalau Cikgu Syah lagi suka tengok keadaan dia. Kalau macam soalan ni, banyak sifar, kan, kita boleh guna matikan. Terus dapat 50. Tapi kalau macam ni, sifarnya ada 1. Sifar sini ada 2. Kalau nak guna matikan, boleh. Boleh juga, tak ada masalah. Tengok sifar sini, kita matikan. Ada sifar kan? Okey, matikan. Tengok, ada sifar lagi. Mana ada? Tak ada kan? Walaupun sini ada sifar, sini dah tak ada. Stop sampai situ. Tapi ni tak selesai lagi. Sebab kalau dia dah jadi 1, baru boleh tulis 50. Maknanya nombor ni je lah. 1 dah 50. Okey. Kalau ni, masih ada sifar. Jadi macam mana ni? Gerak titik perpuluhan. Cuma kali ni dah mudah sikit. Tadi sifar banyak. Sekarang ni 10. Satu sifar je. Jadi, macam mana tadi cara gerak titik perpuluhan? Gerakkan 1, 2. Ikut berapa banyak sifar. So, kalau kat sini ada 1 sifar. Okey. Bahagi ni gerakkan mana? Kiri. Okey. Ni dah potong ni. Maknanya nombor ni dah tinggal ni je. Okey. Jadi, kat sini nombor ni mana titik perpuluhan dia? Ingat balik. Kat sebelah kanan belakang sekali. So, kenapa tak sini? Sebab sini dah potong dah tadi. Dah tak wujud dah nombor ni. So, yang tinggal 3 nombor. Yang kat belakang sekali ialah sini. Okey, jadi gerakkan 1 ke kiri. Jadi daripada titik perpuluhan kat sini 1 sahaja. Titik perpuluhan ni dah berubah ke sini. Okey, tulis balik nombor dia. 63.2. Ini jawapan dia. Tapi ini untuk perpuluhan. Sekarang ni soalan ini dia tanya baki. Kalau macam ni senang. Kamu tengok nombor ni 63. Perpuluhan ni kita tulis baki. Baki berapa? 2. Dia bukan baki 2. Kita tengok tadi. Dia baki dia ialah 20. Kenapa? Sebab tu Cikgu Syah berminat dengan cara gerak titik perpuluhan ni. Kalau macam ni nanti nampak keliru. Sebab apa? Baki 2 lah. Kan? So, kalau kita guna cara kedua, Cikgu Syah guna cara kedua lah. 6,320. Yang ni macam tricky sikit.
kita bahagi dengan 100. Okey, kita guna cara gerak titik perpuluhan. So, sini 1, 2. Okey, hanya 110,000 yang boleh kita guna cara ni. Kalau 200 tak boleh lah. Okey, 200 tak boleh. Okey, jadi ke kiri sebab bahagi. Titik perpuluhan ni lah kat mana? Kat belakang kanan sekali. So, dah nampak dah. Kita ambil titik perpuluhan ni 1, 2. Kita pindah ke sini. Okay, salin balik nombor dia 63.2 sifar. Nampak tak? Sini ada sifar, sini tak ada. Tadi sebab kita dah mati-mati. Kan kita matikan. Okay. Jadi kat sini jawapan ni ialah kalau baki 63 baki 20. Okay. Faham? Kalau kita nak check balik, tak percaya, kita ambil bentuk panjang. Bentuk rumah ni. Macam biasa. Bagi 100. 100. Okay. Jadi, ni 100. Takkan ambil 6. Takkan ambil 63. So, ambil terus 632. Jadi, 100 darab berapa? 6 lah. Kalau darab 7, 700 dah lebih. Tak boleh nak tolak. So, 600. Tolak kan? Sini 2. Sini 3. Sini sifar. Okay. 32 ni, kita kena panggil orang sebelah. Sebab ni 32 ada nombor kan, ada nilai kan. Kalau sifar tadi, kita kena letak sifar dulu baru turunkan. Sekarang ni ada nilai, kita panggil sebelah. Jadi 100 darab berapa? Dapat 320. Paling hampir 3 lah. Jadi dapat 300, tolakkan. Sifar sini 2 sini. Nampak? Ni dah tak boleh nak bahagi lagi. Jadi 63 bagi 2. Faham Okay. So satu lagi. Cikgu nak kamu buat soalan nombor 1 dengan nombor 3 saja. Cikgu ulang balik 1 dengan 3. Okey, jadi soalan nombor 1. Okey. Kita baca dulu. Okey, dalam satu jualan murah, seorang pembeli dibenarkan untuk membeli 6 tin minuman ringan pada harga terendah. Jika terdapat 10,698 tin minuman ringan, berapakah bilangan pembeli yang dapat membeli minuman itu pada harga terendah? Okey, memang baca sekali tak faham. Cikgu pun tak faham. Okey, kena baca banyak kali. Baca sampai faham. Okey, lepas dah baca, kan, agak-agak dah macam dah lekat sikit kefahaman kita. Okey, ini nama dia ialah masalah harian. Masalah harian ni kalau kamu dapat selesaikan dengan betul, dengan jawapan yang betul, kamu layak dapat TP4. Tinggi ni TP4 ni. Kalau kamu pergi soalan lain, kamu beritahu yang kamu dapat TP4 untuk masalah harian ni, orang faham lah yang kamu ni hebat selesaikan masalah ni. Okay, jadi soalan yang pertama ni kita dah baca. Okay, cara yang pertama dia, kita kena tuliskan nombor apa yang dibagi. Nombor apa. Ini tak penting. Dalam satu jualan murah ni tak penting yang ni. Okey, kamu tengok lagi. Seorang pembeli dibenarkan. Okey, seorang ni kita dapat bayangkan satu je. Satu orang pembeli dibenarkan untuk membeli 6 tin. Okey, ni nombor yang cikgu cakap tadi. 6 tin. Sama dengan seorang. Bayangkan kamu boleh beli 6 tin. 6 tin apa? Minuman ringan lah. Ni tak payah ingat tak apa. Yang penting 6 tin satu orang. Jika terdapat 10,698 tin minuman ringan. Ni 6 tin seorang. Kalau ada 10,698 tin. Okay. Tin. Ditanya, berapakah bilangan pembeli yang dapat membeli minuman itu pada harga terendah? Yang paling penting ialah berapakah bilangan. Ni berapa orang? Okay, tadi satu orang, 6 tin. Kalau 10,000 ni, berapa orang kat sini? Takkan 2 orang. Satu orang 6 tin. Kalau 2 orang, 12 tin. Jadi cara yang paling terbaik nak buat kalau macam ni ialah kamu bayangkan dalam satu bilik tu ada 10,698. Ada 10,000 lah. Kita anggarankan kita ni, bundarkan macam ni lah. Kalau bundarkan 11,000. Okay, bayangkan ada 11,000 kat situ. Tin. Banyak. 6 orang datang, 6 tin akan diberikan pada seorang je untuk membeli. Jadi, dia nak tanya berapa orang yang boleh datang ambil ni. So, operasi apa? Okay, yang pertama tadi, kamu keluarkan nombor. Yang pertama ialah keluarkan nombor.
Cara nak selesaikan masalah harian macam ni, kamu keluarkan nombor. Okey, keluarkan nombor. Yang kedua, operasi. Operasi apa? Operasinya ada 4 je. Tambah, tolak, darab, bahagi. Cuba fikir, tambah ke ni? Tak. Tolak ke? Pun bukan. Darab? Fikir baik-baik. Darab ke ni? Dia nak cari berapa orang? Pun bukan darab. Last kali, walaupun kamu tak faham, inilah jawapannya. Bahagi. Yang kita kena bagi. Maknanya ada 10,000. Contoh kamu ada 4. Nak bagi 2 orang. Awak ada 4 pen, nak bagi 2 orang. Berapa seorang dapat? So, awak kena bahagilah. Betul? Satu kau, satu aku. Satu kau, satu aku. So, dapatlah 1 orang, 2 pen. Ni kalau 10,000 macam mana? Takkan nak buat 1 kau, 1 aku. Kan? Jadi, kita kena buat kaedah yang betul. Ayat matematik kita buat dulu. Okey, bahagi berapa? Bukan bagi 1. 6 lah. Okey? Nampak? Jadi, macam ni. Ni 6 bukan 100. Jadi, kamu kena buat apa? Bentuk lazim dia. 10,698. Okey, macam mana buat bentuk lazim? Macam ni je. Nombor 6 kat luar. Okey, lepas tu kena buat apa? Ingat. Betul, sifir. Buatlah sifir. Sifir apa? Sifir 6 lah yang kat luar ni. So, 6. Cikgu saya tak hafal sifir. Sepatutnya kamu kena hafal. Senang, kamu tulis laju je. Pop. Okay, kalau tak hafal, kita guna tambah berulang. Ni tambah 6. So, 12 lah. Tambah 6 lagi, 18. Tambah 6 lagi, 24. Tambah 6 lagi, 30. Tambah 6 lagi, 30 tambah 6. Laju, 36. Tambah 6, 42. 48. 54. 54 yang ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa Cikgu Syah suruh sampai 9? Kenapa tak sampai 12? Sebab memang kebanyakannya sampai 9 je. Kalau 12 tu kamu dah kena kira cuba jaya lah. Buat satu-satu. Okey. Jadi sekarang ni 6. Takkan nak ambil 1. Nanti kan 1 tolak 6 tak boleh. Okey. Jadi 10. 10 lebih besar daripada 6. Jadi 6 paling dekat dia ialah 6 lah. Kalau 12, kita ambil 12 ni. Dah jadi lebih. 10 tolak 12 tak boleh. So ambil 6. 6 ni yang pertama. Yang ini ialah yang pertama. Jadi 6 darab 1. Tulis kat atas sifar ni. Sebab kita ambil 10 kan. Tolakkan. Jadi sini 4. Ada nilai kan? Panggil orang sebelah. 6. Okay, yang paling hampir sekali ialah 42. 48 tak boleh. Jadi yang 42 ni ialah ke berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, yang ke 7. 7 lah. 6 darab 7. 42. Tolakkan. Okay, 6 tolak 2. Guna jari. Laju-laju. Berapa? 4. Sini 4. Okay, sifar. Ada nilai lagi. Panggil orang sebelah. Turun 9. Okay. 6 darab berapa paling hampir dengan 49? Okay, 48. So, lepas 7, sini 8. So, 6 darab 8. 48. Tolakkan. 9 tolak 8. 1. Sini sifar. Ada nilai lagi. Panggil orang sebelah. 18. Okay, 6 darab berapa? 18. Alhamdulillah, ada terus jawapannya. Okay, jadi yang keberapa? Yang ketiga. 6 darab 3. 18. Okay, tolakkan. Sifar. Ni maknanya tanpa baki. Inilah jawapannya. Seramai 1,783 orang. Boleh ambil 10,698 tin ni. Di mana seorang akan dapat 6 tin. Okay. Jadi, buat cara tadi yang kaedah cikgu ajar tadi. Buat soalan nombor 3 ni. Dalam Google Meet, dalam Google Classroom tu cikgu akan sediakan jawapannya. Kamu klik lah jawapan berapa. Okay, ni dah dapat jawapan lah. Nanti klik jawapan. So, cara dia, yang pertama keluarkan nombor dulu. Keluarkan macam cikgu. 6 tin. Okay. Lepas tu, kenal pasti operasi. Okay, yang ketiga, ayat matematik. Buat ayat matematik. Ayat matematik. Inilah ayat matematiknya. Kan? Yang keempat, bentuk lazim. Bentuk lazim yang ni lah. Kalau tambah, yang tambah tu, darab, tolak, sama. Ni bahagi. Cara bahagi macam mana pula? Ni buat CP. Carilah jawapan dia. Okay. Bila kamu ada 4-4 ni, kamu dapat markah penuh lah. Dapat markah 3. Okay. Dan dapat TP 4. Senang je matematik. Kamu faham ni, insyaAllah cikgu bagi 5 soalan ke 10 soalan kamu dapat. Okey. Jadi itu saja yang cikgu nak kamu fahamkan. Okey, hari Khamis nanti kita masuk pecahan lah kalau boleh.
pecahan sikit. Dan kita akan buat ni. Okey, yang ada campur, nampak? Darab bagi. Okey, itu saja daripada Cikgu Syah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.